video kali ini kita akan mengupas isi kandungan atau sukatan pembelajaran sejarah Islam STPM. Terdapat 3 tajuk utama dalam sukatan pembelajaran sejarah Islam STPM. Yang pertama, masyarakat, pemerintahan, pertahanan, dan perhubungan luar. Terdapat 8 bab dalam tajuk ini. Bab pertama, masyarakat jahiliyah. Dalam bab ini, kita akan mempelajari konsep masyarakat jahiliyah, dan struktur masyarakat jahiliyah. Seterusnya, masyarakat Islam. Dalam bab ini, kita akan mempelajari konsep ummah, pembinaan masyarakat Islam di Madinah, dan perkembangan masyarakat Islam pada zaman Khulafa al-Rasyidin. Seterusnya, sistem pemerintahan Islam. Dalam bab ini, kita akan mempelajari prinsip sistem pemerintahan Islam, faktor pembentukan, kandungan dan peranan piagam Madinah, serta struktur pentakbiran di Madinah. Bab yang seterusnya, kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Dalam bab ini, kita akan mempelajari konsep kepimpinan, ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Bab seterusnya, institusi khalifah. Dalam bab ini, kita akan mempelajari pemilihan khalifah dan sumbangan khalifah. Seterusnya, bentuk pemerintahan. Dalam bab ini, kita akan mempelajari pemerintahan pusat dan wilayah Khulafa al-Rasyidin, pemerintahan pusat dan wilayah Khalifah Utsmaniyah, pemerintahan pusat dan wilayah di Andalusia pada abad ke-13, dan pemerintahan pusat dan wilayah kerajaan Monggol di India. Bab yang seterusnya, pertahanan dan pembukaan wilayah. Dalam bab ini, kita akan mempelajari jihad, peperangan, dan kepimpinan. Dan yang terakhir, perhubungan luar. Dalam bab ini, kita akan mempelajari hubungan diplomatik, naungan, dan perjanjian. Tajuk seterusnya, pembangunan dan penerokaan. Dalam tajuk ini, terdapat 5 bab yang harus dikuasai oleh pelajar. Yang pertama, ekonomi. Dalam bab ini, kita akan mempelajari sistem ekonomi dan institusi ekonomi. Seterusnya, pendidikan. Dalam bab ini, kita akan mempelajari falsafah pendidikan Islam dan perkembangan pendidikan. Bab yang seterusnya adalah perkembangan intelektual. Dalam bab ini, kita akan mempelajari perkembangan ilmu dan sumbangan tokoh. Bab yang seterusnya adalah penerokaan. Dalam bab ini, kita akan mempelajari pengenalan terhadap penerokaan dan sumbangan tokoh. Bab yang terakhir adalah seni bina. Dalam bab ini, kita akan mempelajari seni bina dalam Islam, dan seni bina Islam yang berpengaruh. Tajuk yang terakhir adalah nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Dalam tajuk ini, terdapat 5 bab yang harus dikuasai. Bab yang pertama, perluasan kuasa barat. Dalam bab ini, kita haruslah mengetahui perluasan kuasa barat pada zaman Utsmaniyah dan faktor-faktor perluasan kuasa barat pada zaman tersebut. Bab seterusnya, reaksi masyarakat tempatan. Dalam bab ini, kita akan mempelajari reaksi masyarakat Mesir dan Algeria. Seterusnya, gerakan nasionalisme. Dalam bab ini, kita haruslah mengetahui konsep semangat nasionalisme, faktor kemunculan gerakan nasionalisme di Mesir dan Syria, serta gerakan nasionalisme di Mesir dan Syria. Bab seterusnya, Perang Dunia Pertama. Dalam bab ini, kita haruslah menguasai Perang Balkan,
Empire Uthmaniyah memasuki Perang Dunia Pertama dan kesan Perang Dunia Pertama terhadap Empire Uthmaniyah. Dan yang terakhir, pembentukan negara bangsa. Dalam bab ini, kita haruslah menguasai konsep pembentukan negara bangsa, faktor-faktor pembentukan negara bangsa di Turki, dan pembentukan negara bangsa di Mesir. Itu sahaja untuk hari ini. Semoga dapat membantu pelajar dalam pembelajaran semester ini. Terima kasih.